Di sebalik pinggan ada BKKM. Di sebalik pinggan keselamatan makanan, tanggung jawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hai. Okay, hari ni kita first time lah kita buat podcast. Nama podcast apa? Belum ada nama. Belum ada nama lagi. Tapi akan difikirkan lah. Jadi ni dikira yang pertama lah podcast yang kita plan untuk di BKKM Melaka ni. First episode lah. Nama pun belum ada lagi. So untuk episod hari ni kita just sembang-sembang macam biasalah untuk sesuaikan diri lah antara saya dengan Kak Ila lah. Okay. Jadi untuk first sebabkan ni episod pertama, mungkin orang tak tahu ni siapa. Awak siapa? Saya siapa? Okay. Kenalkan diri sikit. Okay, hai semua. Okay, ini first episode kan. So kita introduce dululah. Saya PPKP kanan lah, dekat bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka ni. Saya sebagai penguat kuasa lah, ataupun orang kenal sebagai Inspektor Kesihatan. So saya dah 18 tahun lah berkhidmat, dan saya rasa pengalaman yang paling banyak saya lah dekat BKKM lah. 18 tahun Ya. Dah tua lah maksudnya. Lebih lah dah. Orang kata dah makcik. Tapi 18 tahun dekat Melaka? Ya, sebab saya posting dekat Melaka. First posting dekat Melaka? Yes. Lepas tu tak keluar-keluar lah? Tak, sebab dah kahwin dengan orang sini. Okay. So, Cik Wafi pula. Sekejap, nak panggil apa? Panggil. Kalau biasa kita panggil Kak Ila, Puan Ila lah. Boleh panggil Puan Ila lah. Puan Ila lah. Okay, baik. Kalau saya lah. Okay, saya Muhammad Wafi Syamsuddin. Sekarang ni bertugas di bahagian keselamatan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka sebagai pegawai teknologi makanan. Di sinilah, di Melaka ni. Dan saya dah start masuk servis lah, maksudnya servis dekat Kementerian Kesihatan ni almost 10 years lah, 10 tahun. Dan sedekat. Sedekat lah. Dan semua tu di Melaka lah. Sama macam Kak Ila juga. Tak keluar lagi daripada Melaka. Tapi maksudnya sebelum ni dekat daerah, so sekarang ni dah masuk kat negeri lah. Di peringkat negeri. Ya, betul lah. Sama macam saya, dah dekat daerah, negeri, daerah, negeri balik. So dah banyak-banyak jugalah stage dia tu. Ya okey lah duduk Melaka. Dengan jawatan sekarang ni kira selesa lah. Kerja sebagai PPKP, penguat puasa ni okey lah. Setakat ni saya bersyukur. Tapi seronok lah dengan kerja yang ada sekarang kan? Saya happy lah. Saya memang berminat dengan tak, muka happy. Saya happy lah. Tapi muka macam tak bermaya. Saya happy lah. Kenalah di sikit seronok sikit. Saya happy lah macam tu. Saya seronok. Saya seronok dengan kerja yang saya ada sekarang lah. Okay. Banyak ketawa. Banyak ketawa. Banyak ketawa. Apa ni first episode kita boleh buat apa je kata dia tadi lah. Okay. Kalau apa-apa tak jadi dah kat edit potong-potong lah. Kalau kena game kita tak tahulah kan. Tiba-tiba muka kita keluar yang tak bersedia ni. Okay, nak sembang apa ini Kak Ila? Saya rasa kita kena introduce sikit kot apa bahagian keselamatan dan kualiti makanan tu. Silakan. Apa dia? BKKM tu apa? Ni dari segi umum lah bahagian keselamatan dan kualiti makanan ni satu bahagian yang orang kata menjaga kita punya makanan daripada pintu masuk sampai ke meja hidangan. So dekat situ dia ada banyak-banyak peringkat dan memang kita buat pemantauan lah supaya makanan yang dimakan oleh rakyat Malaysia ni terjamin lah. Tu dia punya overall lah saya rasa. Ke Cik Wafi nak tambah sikit? Cukup lah tu. Dekat kita tak lama tau. Explanation tu dah okey dah. Saya faham lah yang maksud tu. Okay. Cik Wafi nak terang aktiviti apa ada sikit? Aktiviti kita dekat BKKM ni. Secara ringkas ni lah. Kalau kita dekat BKKM, BKKM ni bahagian keselamatan kualiti makanan lah. Atau short form je. Lepas ni kita akan sebut BKKM. BKKM tu Kesihatan JKN yang menjaga makanan lah. Kalau BKKM ni, dia punya unit yang ada lah. Satu penguat kuasa seperti mana yang Kak Ila cakap tadi. Lepas tu kita ada satu lagi, dia unit industri. Unit industri ni dia menjaga persijilan lah. Kalau mana-mana yang ada kilang, ada kedai makan, nak buat persijilan, kita ada banyak jenis persijilan. Mungkin nanti kita akan explain lebih lah kot dengan episod lain.
Persijilan ada. Lepas tu kita ada unit pelesenan. Unit pelesenan ni kita ada lesen mesin jual air, lesen minum, lesen ais dan macam-macam lagi. Dan kita ada ekspor, mana-mana kilang yang nak keluarkan produk pergi negara lain, overseas lah. So dia kena melalui dengan BKKM juga. Dan kita ada apa lagi unit unit import. Unit import, makanan nak bawa masuk dalam negara kita pun dikawal selia di BKKM lah. Dan kita ada surveillance surveillance maksudnya kalau tuan-puan pergi kedai-kedai, pergi shopping mall ke, ada kedai tempat-tempat makan kan, kita beli biskut ke contoh tu, semua makanan-makanan tu kita akan test dulu. Kita akan ambil sampel secara random, secara awak, nak memastikan produk yang ada kat pasaran tu selamat digunakan oleh pengguna lah. Itu antara job scope kami di BKKM. Maksudnya bukan BKKM Melaka saja, semua BKKM satu Malaysia lah, setiap negeri function dia sama. Mungkin cara pengurusan dia berbeza, tapi dia punya fungsi BKKM di Jabatan Kesihatan tu adalah sama, betul tak? Betul. Sangat jelas 10 tahun. Sedekad pengalaman. Itu baru 10 tahun. Yang tadi 18 tahun tu kalau 18 tahun. 18 tahun lagi macam-macam yang kita dah lalui lah. Tapi kalau dekat BKKM ni, jawatan apa yang ada? Kalau biasanya ada 2 jawatan lah kita pos kita ada satu PTM lah. Dan yang kedua PKP lah ataupun buat kuasa tadi lah kan. Yang lain-lain tu bahagian pengurusan macam tu lah. Biasanya kita akan bekerjasama lah untuk menjaga kita punya makanan dekat Malaysia ni supaya selamat dan berkualiti dan tiada penipuan. Okay. Right, kalau dah 18 tahun tadi kan. Apa lagi nak tanya? Sebab dengannya 18 tahun. Alamak. Saya dah kenal lama. Tapi saya beratuk 18 tahun dah. 18 tahun Dia tanya, umur dah berapa kan? Tapi tak naklah tanya umur berapa. Makcik. So kalau 18 tahun tu dekat peringkat daerah lah. Daerah kan? Pernah daerah. Lepas tu negeri. Pernah negeri. Okay, so kalau 18 tahun, tempoh 18 tahun, apa yang rasa momen tak boleh lupa? Tak boleh lupa Okay, kalau ikutkan saya ni, kalau dekat enforcement untuk keselamatan makanan ni, saya rasa semua tu saya dah pernah jaga. Dari segi pemeriksaan premis, persempelan makanan, pengeluaran sijil kesihatan, dah buat IP makanan. IP apa? IP tu macam kertas siasatan lah. Okay, alright. Dah tu memang dah paling tinggi lah tu. Tahap tertinggi lah. So macam-macam lah Cik Wafi. Kalau dekat waktu pemeriksaan premis tu pernah macam diugut lah. Oh ada ada. Okay. Diugut. Pernah juga hampir-hampir dirasuah. Okay. Yelah, suruh buka kedai nak bagi duit buat apa? Kita tak nak duit. Kita nak suruh dia jaga je. So dia buat apa kita suruh je. So waktu yang itu satu, lepas tu waktu persempelan makanan tu pernah je diprovok. Okay, provok tu biasa dah sebagai buat puasa kan. Ya, diprovok. Waktu kita nak beli sampel tak bagi. Lepas tu bila kita tutup kedai, dia buka. Okay. Curi-curi buka, tak mengaku. Tu ada je macam-macam. So yang paling tak boleh lupa, kalau ingat dah banyak-banyak tu, provok lah, ugut lah, yang paling macam bangun tidur je, mesti ingat benda ni. Bangun ingat. Saya rasa yang provok tu. Sebab dia ikut kita. Dia ikut maksudnya? Dia ikut. Bila kita dah ambil sampel tu, nak balik tu, still ikut depan kita punya kereta, siap buat joget-joget atas motor dia. Rasa macam nak langgar tapi sabar. Begitulah. Tapi tak sampai rumah lah. Dekat sampai kereta sajalah, tak ikut sampai rumah ke apa Tak berani. Sebab saya sadar kan. Okay. Cik Wafi pula. Apa dia? Okay, Cik Wafi. Apa dia Cik Wafi 10 tahun. Ada juga ke pengalaman yang masih tak dapat dilupakan? 10 tahun pengalaman tak lupa Itulah masalah saya ni. Sebab saya ni pelupa. Alamak. Jadi semua benda dia lupa. Tadilah. Okay, kalau ada untuk pengalaman tak lupa lah. Kalau PTM ni dia banyak kerja, kita keluar audit lah. Okay, audit kilang semua tu kan. Audit mesti ke HACCP ke GMP itulah. So benda ni yang first time masa tu saya baru terima lantikan sebagai audit HACCP. Okay. Bukan lead lah, tapi sebagai auditor HACCP. Dan first posting dia adalah sebagai trainee sebagai audit HACCP.
So bila pergi sana tu, kita tak tahu, kita tengok kilang tu kilang minyak lah dekat Johor. Company dia TET, macam tu lah nama company dia. So kita masuk kilang minyak ni, kita tak ada experience tau, kita kosong masa tu. Trainee. Lepas tu bila kita pergi tu, masuk-masuk semua piping. Sebab dia tak ada on-site apa benda semua kesal, semua dalam pipe. Jadi bila kita audit tengok mesin semua tu lah. So daripada situ lah macam kita terkejut mula sebab kosong kan masuk-masuk. Apa aku nak tengok ni? Dekat kilang-kilang yang pipe macam ni kan. Jadi bila dah kita pun tak nampak dalam dia macam mana. Tak tahu apa, tapi nasib baiklah masa lead auditor tu dia guide saya apa nak tengok, kalau pipe tu sekian-sekian apa nak tengok, so okey lah. So kat situ lah dia macam ketuk sikit lah. Lepas ni kalau lagi audit, kau kena study dulu company tu apa, jenis dia macam mana. Jadi bila macam tu saya akan teringat lah bila nak pergi audit next time, saya akan ingat balik moment tu. Sebab nampak macam bodoh sangat kita masuk tu, apa aku nak tengok ni macam tu lah. Kena study dulu lah. Kena study dulu lah. Okay. Lagi kita nak sembang je, Afiq. Nak sembang? Tak kira lama-lama. Nanti kan bos kata, sudah cukup. Tak kira lama-lama sangat. Macam tu Okay, mungkin ni episod pertama kita just chill-chill lah macam tu je lah. Untuk rasanya just pengenalan untuk episod pertama ni. Dan mungkin itu sahaja untuk yang first episode. Mungkin next episode kita akan ada siri-siri yang lain yang kita akan panggil. Mungkin tengoklah siapa, kalau ada yang nak panggil wakil-wakil, siapa sudi-sudi boleh DM. Okay, daripada government ke kan, kita punya jawatan sama-sama kita, ataupun mungkin daripada industri ke yang pernah dapat persetujuan dengan kita ke. Tengoklah idea nanti akan datang kan. Harapnya kontrak kita ni sambung episod kedua lah. Dekat episod 1 tu terminat dah. Harap bos approve lah. Jadi itu saja. Itu saja Poila. Ada nak intro apa-apa? Outro tak ada lah, itu je. Okay, sehingga kita jumpa lagi di next episode insya-Allah. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.